Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Tan dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Nurfana Risma binti Risma Nizam akan membincangkan mengenai dasar ekonomi Moon Jae-in dan sejauh manakah ia berkesan mengatasi masalah ekonomi Korea pada hari ini. Untuk isi kandungan saya akan terangkan memulai dengan pengenalan kejayaan politik Moon Jae-in, dasar ekonomi Moon Jae-in, keberkesanan dasar mengatasi ekonomi Korea dan kesimpulan. Untuk pengenalan, Moon Jae-in merupakan seorang Presiden Korea Selatan yang paling latest dan merupakan Presiden yang ke-12. Beliau juga merupakan pemimpin bagi Parti Politik Liberal Korea pada 2015 hingga 2016 dan beliau dilahirkan pada 24 Januari pada tahun 1953 di Pulau Kyoje. Ibu bapa Moon Jae-in ini merupakan pelarian yang telah melarikan diri dari Korea Utara, di mana pada masa itu 100,000 orang awam telah dipindahkan dari Henam, Korea Utara semasa Christmas Cargo. Beliau mendapatkan pendidikan di Sekolah Menengah Gyeongnam yang berprestis terletak di Busan. Kemudian menyambung persekolahan beliau di Sekolah Menengah Gyeongnam dan seterusnya melanjutkan pengajian di Pusat Pendidikan Tinggi Kyunghee University. Dan semasa beliau di Kyunghee University beliau juga telah memimpin satu protes yang terhadap Presiden Park Chung-hee. Tapi walau bagaimanapun beliau tertangkap semasa menyertai protes tersebut. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai seorang peguam hak asasi manusia dan merupakan bekas ketua kaki tangan kepada mendiang Presiden Roh Moo-hyun. Moon telah dilantik oleh Roh sebagai Setiausaha Kanan untuk urusan sivik pada tahun 2022 dan hubungan antara lantikan jawatan ini telah membantu Moon menjalankan banyak kes yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan isu-isu hak sivil. Selain itu, beliau juga mendapat gelaran Shadow of Roh, di mana disebabkan keakraban persahabatan yang terjalin antara beliau dan Roh Moo-hyun, beliau mendapat gelaran ini. Kejayaan politik beliau selepas kematian Roh, Moon dilihat telah menjadi perhatian ramai dengan sikapnya yang terpuji serta kepercayaan yang dipegang semasa beliau bersama dengan Roh Moo-hyun. Dan pada tahun 2012 beliau telah menyertai pilihan raya politik untuk pertama kali dan untuk pertama kali itu juga beliau berjaya memenangi satu kerusi di Dewan Nasional mewakili daerah Sasang, iaitu di Busan. Dan pada tahun yang sama juga beliau telah memasuki pilihan raya beliau juga telah bertanding dalam menjadi calon dalam pertandingan Presiden Parti Bersatu Demokratik bagi menentang Park Geun-hye. Tetapi semasa waktu tersebut beliau kalah tipis dengan Park Geun-hye. Dan pada 2015 beliau telah dilantik sebagai ketua pengganti untuk Parti Bersatu Demokratik melalui New Politic Alliance for Democracy. Pada tahun 2016 Park Geun-hye telah dituduh terlibat dalam skandal pengumpulan wang yang dikendalikan oleh sahabat beliau sendiri, iaitu Choi Son-ji. Dan ini telah menyebabkan parti sendiri, iaitu parti yang diketuai oleh Park Geun-hye,
telah kehilangan majoriti legislatif. Dan Parti Demokrat bangkit menerusi NPAD untuk menyertai pendesakan penyingkiran Pak Gen Hee daripada jawatan beliau. Kemudian Pak disingkirkan dan Moon diangkat menjadi Presiden Korea Selatan pada 10 Mei. Dan ya. Okay, untuk dasar ekonomi Moon Jae-in, beliau telah mengemukakan beberapa dasar ekonomi, dan antara dasar-dasar tersebut ialah seperti reformasi cebol, di mana cebol adalah merupakan sekumpulan konglomerat yang besar dikendali oleh sekumpulan pemilik atau keluarga di Korea Selatan. Dan cebol menjadi satu dominan terhadap ekonomi dan masyarakat nasional sehingga Korea Selatan mendapat gelaran Republik Samsung. Pendapatan penjualan daripada 5 cebol teratas juga telah dicatat bernilai lebih daripada separuh keseluruhan ekonomi Korea Selatan sendiri. Dan selepas Moon diangkat menjadi Presiden Korea, beliau telah mengemukakan beberapa polisi di mana beliau berjanji untuk mengatasi masalah kelebihan cebol yang dipegang setelah sekian lama, di mana kelebihan-kelebihan ini telah membawa kepada beberapa masalah. Contohnya seperti rasuah dan beberapa jenayah lain, sehingga certain daripada mereka pengaruh mereka ini dapat mendahului undang-undang Korea Selatan sendiri. Dan oleh itu beliau telah menyokong dasar pembaruan cebol. Oleh itu Moon telah melantik tabib urus korporat lama untuk mengekang kelebihan cebol yang telah merosaki ekonomi Korea Selatan. Dengan ini beliau telah melantik Kim Sang-jo, iaitu Ketua Suruhanjaya Perdagangan, dan melalui pelantikan ini beliau telah berusaha untuk menekan cebol agar melepaskan beberapa pegangan saham dan juga menarik diri daripada beberapa perjanjian yang dilihat tidak adil untuk syarikat-syarikat lain yang lebih kecil. Beliau juga telah berjaya untuk menyederhanakan struktur korporat ini, tetapi usaha ini tak dapat bertahan lama sebab beberapa bulan selepas itu Korea mengalami kelembapan ekonomi, dan ini telah menjejaskan sikit usaha ini. Profesor daripada Seoul National University iaitu Pak Sang Hee telah menyatakan kunci kepada reformasi cebol adalah dengan meredakan kekuasaan mereka yang berlebihan yang menjadi punca kepada masalah struktur ekonomi negara. Dan beliau juga mencadangkan pemerintah untuk berusaha mengurangkan dominasi kelompok-kelompok ini dengan meletakkan satu dasar asas agar persaingan yang adil dengan kelompok lebih kecil dapat dijalankan. Pada 18 bulan pertama kempen yang dijalankan oleh Moon untuk mengubah Korea Selatan menjadi sebuah negara lebih adil. Walaupun pengkritik sendiri beranggapan kempen tersebut gagal untuk menghukum penyelewengan korporat yang berlaku dalam cebol ini sepenuhnya. Kesan daripada itu, puluhan ribu pekerja telah turun ke jalanan untuk memprotes pada November 2018, di mana protes ini adalah untuk mendesak kerajaan agar melakukan revolusi cebol secara sepenuhnya, secara keseluruhan. Tetapi
Bagi pendapat Lee Byung-tae, iaitu seorang profesor daripada Korea Advanced Institute of Science and Technology, telah mempertahankan cebol, di mana beliau sendiri beranggapan cebol ni merupakan tonggak utama kepada ekonomi Korea. Jika cebol ini dikenakan tindakan yang berlebihan ataupun sekatan yang berlebihan, ianya akan membawa kepada kejatuhan ekonomi Korea. So di sini ada dua gambar. Di sebelah kiri menunjukkan protes terhadap pewaris Samsung Lee Cho-yong pada Januari 2017 semasa beliau terlibat dengan skandal dengan Pak Gen Hye, di mana kanan pula protes desakan terhadap reformasi cebol yang berlaku pada November 2018 terhadap kerajaan Moon. So yang kedua ialah mencipta peluang pekerjaan yang dipimpin oleh sektor awam. So Moon telah meletakkan penciptaan pekerjaan sebagai keutamaan dalam janji ekonomi beliau, kerana ekonomi Korea pada ketika itu menderita menghadapi masalah pengangguran belia yang sangat tinggi, dengan waktu kerja yang sangat panjang serta jurang upah kerja yang sangat besar antara syarikat besar dan syarikat konglomerat dan syarikat kecil. Dan berlaku juga diskriminasi terhadap pekerja tidak tetap. Dan beliau telah berjanji untuk mengusulkan undang-undang baru dengan sementara yang dinamakan sebagai undang-undang khusus untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja tidak biasa, di mana dalam undang-undang ini antara konteks yang dikemukakan ialah menguatkuasakan gaji yang sama untuk pekerja yang sama, mengenakan had penggunaan pekerja tetap dan separuh waktu yang akan melarang penggunaan pekerja untuk pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan dan pekerjaan yang tidak sementara atau bermusim. Seterusnya, memperkenalkan pungutan pekerja tidak tetap kepada syarikat besar yang mengaji bilangan pekerja tidak tetap yang berlebihan. Dan akhir sekali, mengenakan beberapa bentuk tanggungjawab bersama pekerja ke atas pekerja direktur dalaman. Seterusnya, beliau sendiri berikrar untuk mewujudkan lebih daripada 810,000 pekerjaan di sektor awam, bermula dari 12,000 pekerjaan di perkhidmatan awam dan separuh koda pada tahun akan dilaksanakan pada tahun 2017. Beliau juga menyatakan beliau juga telah menyatakan Moon merancang untuk mewujudkan lebih 174,000 kedudukan perkhidmatan awam dalam keselamatan nasional dan keselamatan awam, serta 340,000 dalam perkhidmatan sosial, dan menukar hampir 300,000 pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap. Dan disebabkan hanya 20% lulus peperiksaan perkhidmatan awam, beliau berusaha untuk membuka pintu peluang pekerjaan kepada golongan muda Korea dengan lebih luas. Beliau juga telah menyatakan akan membantu pekerja sektor awam menghasilkan lebih banyak pekerjaan di sektor swasta. Seterusnya, penetapan gaji minimum. Hasrat untuk menjadikan Korea sebagai sebuah negara yang adil telah membawa beliau untuk melancarkan satu dasar baru, iaitu dengan penetapan semula gaji minimum. Beliau telah bercadang untuk menaikkan gaji minimum lebih daripada 16%, di mana tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan pekerja berpendapatan rendah lebih baik, dan meningkatkan pendapatan isi rumah untuk meningkatkan permintaan domestik yang akan membawa kepada peluang pekerjaan. Dasar ini dirancang kerana gaji yang diberikan dengan kerja dilakukan tidak sepadan
dan tidak adil, di mana sebelum ini hanya majikan yang mendapat untung besar, manakala pekerja melakukan pekerja tersebut dengan gaji yang tidak setimpal. Dan menjelang tahun 2020, MUN menjangkakan gaji minimum yang bakal ditetapkan adalah sebanyak 10,000 Korea Won, dengan di mana peratus kenaikan adalah sebanyak 55%. Melalui dengan progresif dasar ini, beliau berusaha untuk mengatasi masalah ekonomi yang lain seperti yang dilanda oleh Amerika Syarikat. Contohnya jurang kekayaan yang semakin luas, pertumbuhan yang lebih perlahan dan gaji yang tidak stabil. Di sini menunjukkan graf data penetapan gaji minimum semasa zaman Pak Geun Hye. Paling tinggi adalah hanya sebanyak 6,000 won, iaitu sebanyak 8.1 peningkatan rate. Dan Moon Jae-in terkini pada tahun 2019 telah mencecah purata peningkatan sebanyak 16.4% bersamaan dengan 8,600 won. Seterusnya, penetapan maksimum jam kerja mingguan. Disebabkan pekerja di Korea Selatan bekerja sebanyak lebih daripada 2,000 jam bagi setiap pekerja setiap tahun, Moon Jae-in telah memperkenalkan satu dasar yang boleh mengurangkan tempoh kerja bagi setiap pekerja di Korea. Korea juga merupakan negara kedua tertinggi di antara negara-negara kerjasama ekonomi dan pembangunan selepas Mexico, yang mempunyai purata jam tertinggi. Dan waktu bekerja jam yang panjang ini telah menjadi pemangkin kepada perkembangan pesat ekonomi Korea Selatan pada semasa 1980 sehingga 1990-an. Tetapi purata yang panjang ini telah mengurangkan produktiviti dan pertumbuhan penduduk Korea Selatan. Dan ini juga telah menyebabkan Korea menjadi antara negara yang mempunyai kadar kelahiran terendah di dunia. So, untuk kembalikan satu kualiti hidup masyarakat di Korea, kerajaan Moon berusaha untuk mengurangkan dengan memaksimumkan minggu kerja daripada 68 jam seminggu menjadi 52 jam sahaja seminggu. Mengikut undang-undang sebelum ini, waktu kerja maksimum di Korea adalah 68 jam, kerana hari Sabtu dan hari Ahad dikecualikan sebahagian daripada 40 hari bekerja, sehingga membawa kepada kemungkinan penambahan 16 jam lagi waktu kerja tambahan. Untuk waktu kerja waktu kerja baru yang diperkenalkan oleh Moon, ianya merangkumi hujung minggu dalam tempoh 40 hari setiap minggu, dan mengurangkan jam maksimum kerja menjadi 52 jam saja seminggu. So, bagi pekerja di bawah umur 18 tahun juga, waktu ini akan dibataskan selama hanya 35 jam dalam seminggu. Dan Menteri Keluarga Chung Hyun-baek sendiri mengatakan wujudnya pelbagai masalah yang timbul seperti penurunan kadar kelahiran dan sebagainya adalah berpunca daripada
wujudnya waktu kerja yang tidak berberi kemanusiaan. Dan MUN sendiri juga menyatakan kerja berlebihan ni tak boleh diteruskan dalam masyarakat kerana ianya mustahil untuk masyarakat menjalani satu kehidupan yang lebih baik apabila kebanyakan masa dihabiskan untuk rutin kerja saja. Dan oleh itu ini memberi satu fokus untuk kerajaan menumpukan perhatian pada pengurangan waktu kerja dan memastikan orang ramai dapat meninggalkan tempat kerja pada tepat pada waktunya. Oh ya, kalau tengok statistik di sebelah kanan ni juga, ini pada tahun 2015 Korea berada di kedudukan nombor 2 dengan purata kerja tahunan 2,100 lebih di bawah Mexico. Seterusnya, keberkesanan dasar ini dalam mengatasi masalah ekonomi Korea. So, dengan memaksa cebol untuk mengubah struktur secara drastik akan dapat mengurangkan masalah rasuah yang sekian lama telah berlaku dalam Korea Selatan sendiri. Dan walaupun struktur ini, perubahan ini dijangka tidak dapat berlaku dalam sekelip mata, walau bagaimanapun ianya dapat dilaksanakan dengan satu pendirian dan pelaksanaan yang dapat menguatkuasakan tata tertib. Dengan menghargai kewujudan mereka juga dapat membawa kepada perspektif dan kepakaran baru yang membolehkan syarikat ini berkembang dan berinovasi dengan cara baru, dan mereka juga dapat membantu mencari penyelesaian masalah yang rumit. Hal ini kerana cebol sendiri merupakan sumber utama kepada penyumbang utama kepada ekonomi Korea Selatan. Seterusnya, dengan suntikan fiskal dari kerajaan, banyak peluang pekerjaan telah terbuka luas, terutama kepada orang muda, wanita dan warga emas. Dan pada tahun 2019 juga telah mencatatkan pemulihan pekerjaan yang cukup besar, di mana jumlah pekerjaan baru meningkat sebanyak 280,000, dan ini juga telah menjadi penanda kepada kadar pekerjaan tertinggi. Dan kadar pekerjaan golongan muda telah mencatat pada tahap tertinggi selama 13 tahun, di mana jumlah ini meningkat secara drastik dengan penambahan lebih daripada 500,000 pelanggan insurans pekerjaan. Kualiti pekerja juga meningkat seperti yang dibuktikan jurang pekerjaan gaji dan perniagaan besar dan perniagaan kecil. Dan bagi jam kerja pula menunjukkan pencapaian penurunan daripada jam tahunan bawah daripada 2,000 untuk pertama kali sejak statistik tahunan jam kerja ini disusun. Dan bagi purata pekerja bergaji rendah juga semakin berkurang daripada 20%. Kesimpulannya, walaupun beberapa polisi beliau mendapat bantahan dan desakan yang berterusan daripada rakyat Korea sendiri, beliau dari upaya berusaha untuk membuktikan satu solusi yang terbaik untuk masyarakat Korea. So, bagi mendapatkan sepenuhnya keyakinan masyarakat Korea sendiri, beliau juga perlu fokus untuk mencari satu penyelesaian yang dapat betul-betul menjadikan reformasi cebol sebagai satu perkara yang tidak mustahil untuk dilaksanakan sepenuhnya. Hasrat dan usaha beliau yang bersungguh untuk mewujudkan sebuah negara yang adil perlu dipuji, walaupun ianya masih berada di tahap awal. Walau bagaimanapun, saya percaya pada masa sekarang, walaupun impaknya tidaklah nampak besar seperti apa yang dijangka, namun dalam masa jangka panjang, dasar-dasar ini
dipercayai dapat menghasilkan sesuatu yang mampu memberi pulangan yang besar kepada perkembangan ekonomi Korea sendiri. Ini rujukan saya. Sekian, terima kasih.